Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung Zulkaidah dan insyaAllah kita akan berada di bulan Zulhijjah esok, iaitu bulan yang penuh kebesaran, di mana di dalamnya ada ibadah haji dan ibadah kurban. Menyentuh tentang ibadah haji, dan kita tahu tahun ini umat Islam di Malaysia tidak diizinkan untuk menunaikan ibadah haji. Namun kita masih ada peluang untuk sama-sama menunaikan ibadah kurban sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Jadi Hari Kurban tahun ini khususnya di Malaysia terasa sangat kelainannya apabila banyak SOP sudah ditetapkan oleh pihak-pihak berkuasa. Namun kita berusaha untuk melaksanakan syariat ini dengan melakukan sembelihan kurban dengan keizinan pihak berkuasa. Ikurban Ihsan Sdn Bhd sudah 10 tahun menjadi operator ibadah kurban secara online dan alhamdulillah kami dapat melaksanakan 10 tahun berturut-turut di Kemboja dengan kerjasama dan penglibatan secara langsung Koperasi Muslim Kemboja yang kita bangunkan, yang kita tubuhkan bersama-sama mereka pada tahun 2009 dan sehingga kini masih bekerjasama dan meneruskan agenda pembangunan ekonomi dan juga pendidikan umat Islam Kemboja. Kepada pelanggan-pelanggan ataupun peserta-peserta kurban yang selama ini menyokong usaha ikurban dan Koperasi Muslim Kemboja. Tahun ini kita tidak dapat melaksanakan ibadah kurban di negara selain Kemboja. Seperti mana tahun lepas kita laksanakan di Afrika, di Guinea Conakry, di Chad, di Zambia dan juga di Afrika Selatan, Filipina dan juga Indonesia. Kita mengambil keputusan untuk tidak melaksanakan di negara-negara berkenaan kerana kita ingin memastikan bahawa kesempurnaan pelaksanaan ibadah kurban itu dan kita mahu pelaksanaannya betul-betul mengikut syarat dan juga mengikut syariat. Kita selepas program kurban kita selalu membuat postmortem. Kita akui pelaksanaan kurban di Afrika, di Guinea Conakry, Afrika Selatan, di Chad, di Zambia kita pernah buat memerlukan pemantauan dan juga pemerhatian secara fizikal untuk kita lihat di sana kerana penglibatan orang tempatan di sana sangat minima dan kesempurnaan pelaksanaan ibadah kurban di negara bergantung penuh kepada keupayaan sukarelawan yang kami hadirkan. Oleh kerana tahun ini kita menghadapi masalah pandemik COVID-19 dan kita tidak diizinkan untuk keluar negara dan kita tidak diizinkan untuk memantau secara langsung di negara-negara yang berkenaan kerana kita tidak mempunyai kekuatan yang meyakinkan di negara berkenaan, maka kami mengambil keputusan untuk tidak melaksanakan program ibadah kurban luar negara di Afrika, di Chad, Guinea Conakry, di Zambia dan di Afrika Selatan, Filipina dan juga Indonesia kerana kita tidak berkeupayaan untuk memikul amanah bagi memastikan kesempurnaan pelaksanaan kurban. Jadi tahun 2020 atau 1401 ini kami membuat fokus di Kemboja dan alhamdulillah rakan kerjasama kami di Kemboja iaitu Koperasi Muslim Kemboja sudah memberi perakuan kepada kita dan mereka berkesanggupan dan berkeupayaan untuk menerima amanah kami untuk melaksanakan ibadah kurban dari tuan-tuan yang sudah menempah kurban daripada kami. Jadi sebagai
pengakuan langsung daripada Ketua Koperasi Muslim Kemboja, Ustaz Asyari Saleh. Mari kita dengar apa yang beliau akan ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Asyari Saleh, Ketua Koperasi Muslim Kamboja, bersama-sama rakyat Muslim Kamboja sentiasa mendoakan kesejahteraan kepada rakyat Malaysia, khususnya daripada penyakit wabak COVID-19 ini. Alhamdulillah, pada tahun ini kami Koperasi Muslim Kamboja dan Korban Ihsan Setia Berhad sudah bersiap sedia untuk melaksanakan kurban di Kamboja pada tahun ini, tahun 1441 Hijrah. InsyaAllah kami akan melaksanakan amanah bagi pihak tuntun yang mengaku kurban untuk kami sampaikan kepada rakyat Muslim Kamboja yang sebagian besarnya masih memerlukan daging-daging kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita dan kita sama-sama berdoa selamat daripada wabak penyakit COVID-19 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itulah ucapan yang disampaikan, perakuan yang disampaikan oleh Ustaz Asyari, yang umum mengetahui siapa dia Ustaz Asyari. Jadi kami Korban Ihsan Setia Berhad bersama-sama membangunkan Koperasi Muslim Kemboja dari awal, dan kami mewujudkan koperasi ini dengan usaha bersama-sama, dan akhirnya kami mendapat satu pasukan yang sangat kuat dalam menjayakan misi kita, iaitu ibadah kurban mesti diikuti dengan pembangunan ekonomi dan sosial umat Islam Kemboja. Jadi 10 tahun kami bersama, dan Ustaz Asyari ini mengepalai golongan pengusaha yang kita bangunkan sama, dan sekarang ini memimpin Koperasi Muslim Kemboja, satu-satunya NGO yang sangat berpengaruh di Kemboja, dengan mengadakan bina sekolah, mengadakan tanah wakaf, membangun prasarana pendidikan yang sangat baik, dan alhamdulillah kami bersama-sama terlibat secara langsung untuk memastikan minoriti Muslim Kemboja berperanan dalam pendidikan dan arus perdana, insyaAllah. Jadi misi Korban dan Koperasi Muslim Kemboja adalah mengubah cara hidup ataupun mengubah kehidupan Muslim Kemboja melalui pendidikan dan ekonomi. Jadi pada tahun 2009 mula-mula kami datang ke Kemboja bersama tim Telekom, Lembaga Kemajuan Perempuan Islam, Wilayah Persekutuan. Inilah tempat ataupun sekolah yang mula-mula kami jumpa di Kemboja, terletak di Ciroi Menteri, di tepi Sungai Mekong. Inilah bangunan sekolah yang ada pada waktu itu, dan ialah sungguh daif waktu itu. Tahun 2009 kita memulakan program kurban. Ini wakil dari TM yang menyampaikan sumbangan awal. Ini dalam kelas yang ada waktu itu, dan alhamdulillah pada tahun 2011, selepas 2 tahun kita beraktiviti di Kemboja,
kita realisasikan bangunan sekolah baru di Curug Menteri yang kita sebut sekarang ni Sekolah Nurul Iman. Dan sejarahnya amat panjang. Tapak tanah ini diwakafkan oleh Persatuan Kaki Tangan Universiti Tun Hussein On Batu Pahat Johor. Mereka membeli tanah melalui kerjasama koperasi dan juga iKorban. Mereka membeli tanah tapak ini dan kami iKorban dan Koperasi Muslim Kemboja melalui program ekonomi menternak lembu, menternak ikan, menternak kambing, kami buat tabung wakaf dan akhirnya kita dapat membina bangunan ini seadanya dan alhamdulillah bangunan ini sudah dibina dan sekarang ini bangunan ini menjadi kebanggaan umat Islam di Kemboja kerana ini adalah asrama penuh kepada pelajar-pelajar di pelosok-pelosok Kemboja. Kami kumpulkan pelajar-pelajar dari merata tempat di pedalaman Kemboja untuk tinggal di asrama. Inilah di antara fasilitis yang ada di sekolah berkenaan. Jadi Sekolah Nurul Iman, inilah dia Sekolah Nurul Iman yang kita ini sekolahnya yang sudah siap berada di pinggir Sungai Mekong. Sekolah menjadi kebanggaan Koperasi Muslim Kemboja dan juga umat Islam Muslim Kemboja. Sekarang sekolah ini menempatkan lebih 800 pelajar di seluruh Kemboja. Mereka sehingga sekolah tinggi dan alhamdulillah kita sudah menghantar ramai pelajar ke universiti tempatan dan iKorban dengan bekerjasama universiti di Indonesia kita menghantar pelajar-pelajar ini untuk belajar di Indonesia mengambil bidang perguruan dan alhamdulillah sekarang ini sudah ada 15 pelajar-pelajar dari sekolah ini, Sekolah Nurul Iman ini yang menamatkan pengajian di Indonesia di Universiti Islam Malik Maulana Ibrahim Malang dan pulang menjadi guru yang terlatih. Alhamdulillah. Jadi balik pada perkembangan madrasah, perkembangan Koperasi Muslim Kemboja. Ini adalah sekolah yang awal tadi sebut tadi. Cuba kita bandingkan. Ini tapak yang sama yang meletakkan sekolah tadi itu. Ini tapak yang sama. Ini kelas. Cuba bandingkan dengan kelas yang kita buat tadi. Mengambil masa 4 tahun untuk disiapkan. Menelan belanja hampir 1 juta ringgit. Lebih kurang 400,000 US dollar waktu itu.